Ke soalan yang kelima, saya silakan Datuk Indra Muhammad Shahar bin Abdullah yang berhormat Paya Besar. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor 5. Yang berhormat Menteri, jawab. Ya, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sentiasa komited memastikan bekalan makanan bagi keperluan rakyat adalah mencukupi dan terjamin. Melalui Dasar Agro Makanan Negara 2021 ke 2030 TAN 2.0 dan Plan Tindakan Dasar Security Makanan Negara 2021 ke 2025, berbagai inisiatif dan program dilaksanakan bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. KPKM memperbagaikan sumber import bagi mengurangkan kebergantungan terhadap negara sumber tertentu sahaja melalui strategi memperluaskan kerjasama strategik antarabangsa dalam bidang keterjaminan makanan, antaranya seperti berikut. Pertama, meliberalisasikan pengimportan makanan dengan memasukkan Approved Permit AP, ayam bulat dan keratannya, susu cair, kubis bulat dan kelapa 2 biji bagi memastikan bekalan di dalam negara yang mencukupi. Kedua, menambah bilangan loji dan rumah sembelihan luar negara yang diiktiraf bagi produk seperti daging lembu, kerbau, kambing, bebiri dan ayam untuk dibenarkan diekspor ke Malaysia. Ketiga, memberi akses pasaran kepada negara sumber alternatif yang mempunyai kapasiti ekspor serta boleh memenuhi syarat-syarat import yang ditetapkan. Keempat, memudahkan cara dan membantu pengimport tempatan untuk menjalin kerjasama dengan pengekspor luar negara menerusi khidmat nasihat daripada Pejabat Kaunselor Pertanian KPKM. Dan kelima, memperkukuhkan hubungan perdagangan dengan negara lain menerusi rundingan kerjasama dan perjanjian perdagangan bebas dua hala dan berbagai hala untuk merancangkan import dan ekspor negara khususnya dalam pertanian dan makanan. Antara langkah kontingensi untuk mengatasi kekurangan bekalan makanan import adalah melalui stockpile makanan asas seperti beras untuk tempoh 5 bulan, ayam sebanyak 2,179 tan metrik dan ikan sebanyak 1,536 tan metrik. Kerajaan turut membergiatkan pengeluaran sumber makanan tempatan melalui inisiatif seperti memulakan penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun, menghasilkan varieti benih padi yang berdaya tahan dan berproduktiviti tinggi, memperkasa industri jagung bijian negara melalui pengurangan kebergantungan import, membangunkan makanan ternakan alternatif serta meningkatkan pengeluaran industri perikanan aquaculture. Dengan inisiatif ini, Malaysia dapat memperbagaikan negara sumber import makanan untuk mengurangkan kebergantungan dari negara tertentu sahaja. Seterusnya ini akan memberi lebih banyak pilihan dan membuka peluang kepada pengimport untuk mendapatkan makanan pada harga yang berpatutan dan berkualiti yang menyumbang kepada keterjaminan sumber makanan negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Paya Besar. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Pertua. Terima kasih Yang Hormat Perdana Menteri atas jawapan. Datuk Timbalan Yang Pertua, bagi saya very strange for country like Malaysia mengalami masalah food security. Kerana bagi kita ada tanah, kita ada iklim yang baik, tetapi kita bergantung tinggi kepada negara-negara sumber untuk memastikan food security kita baik. Persoalannya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, kita ni telah salah menganggap bahawasanya bidang pertanian tidak boleh meletakkan negara kita maju ke hadapan. Dan bagaimana Kementerian Yang Berhormat berbincang dengan MITI dan MAIDA supaya mereka meletakkan menu dalam global investment melibatkan bidang pertanian. Kenapa? Kerana kalau kita MAIDA hanya beri tumpuan kepada manufacturing, Tuan Yang Pertua, tidak meletakkan sebagai agriculture sebagai trust untuk meningkatkan nilai tambah kepada negara kita, isu ini tidak akan selesai. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi dasar krisis ketidakcukupan tenaga kerja. Kita dah bergantung ke negara import. Nak mengimbangi negara sumber import makanan, kita ada bekalan dalam negara. Kita ada tanah seperti yang saya sebutkan tadi, iklim yang baik, tetapi krisis ketidakcukupan tenaga pekerja di dalam bidang pertanian dalam negara kita, bagaimana Kementerian melihat perkara ini dan selesaikan. Dahlah kita mengimport, bekalan dalam negara pun tidak dicukupi kerana kita tidak ada nilai produktiviti yang tinggi kerana tidak ada pekerja yang mencukupi nisbah di dalam bidang pertanian. Terima kasih
Tuan Yang Pertua. Yang Berhormat Menteri. Ya, untuk menjawab yang soalan yang pertama yang mengenai macam mana nak bekerjasama dengan kementerian lain seperti MITI untuk memaparkan peluang investment atau yang pelaburan kepada luar negara supaya dapat datang sini atau merancangkan lagi ini perdagangan di antar bangsa. Kita sedia ada 7 pejabat kaunselor antarabangsa yang berpusat di Sydney, Tokyo, Bangkok, Beijing, Dubai, Hague dan Washington daripada Kementerian KPKM. Yang fungsi mereka ini adalah sebagai memperkukuh pasaran sedia ada serta meneroka akses pasaran baru dan juga melaksanakan risikan pasaran, menggalakkan pertukaran teknika dan meningkatkan permintaan pasaran, pembangunan dasar dua hala dan fasilitasi perdagangan pertanian dan juga memperkukuhkan rangkaian diplomatik dan perniagaan. Dan kaunselor ini kita selalu pun juga ada seperti yang program yang bersama dengan Kementerian MITI seperti saya pernah menghadiri di satu misi yang pergi ke Nanning pun juga ada wujudnya yang kerjasama di antara KPKM dan juga MITI. Terima kasih. Yang Berhormat Kelegerai. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Baru-baru ini India telah menghadkan ekspor bawang bagi memastikan bekalan untuk negaranya mencukupi. Dan Malaysia telah menambah import bawang dari China dan Thailand. Soalan tambahan saya ialah sejauh manakah Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun MARDI menjalankan penyelidikan bagi penanaman bawang yang bersesuaian dengan cuaca Malaysia sekaligus mengurangkan kebergantungan bahan import, dan apakah pendekatan jangka pendek dan sederhana kementerian untuk membantu menanggung kenaikan harga import pertanian termasuk benih padi, jentera dan sewaan bendang yang membebankan pesawat, serta inisiatif pemerkasaan bidang R&D termasuk pembangunan varieti padi baharu sebagai usaha meningkatkan produktiviti tanaman padi di negara kita. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Yang Berhormat Menteri, jawab. Untuk menjawab kepada soalan ini, Kementerian melalui MARTI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, kita giat menjalankan penyelidikan penanaman bawang bagi membantu meningkatkan pengeluaran dan sekaligus diharapkan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bawang merah import yang tinggi. Dan 3 varieti bawang merah iaitu BAW1, BAW2 dan BAW3 kita telah melancarkan dia baru-baru ini sempena Showtech MARDI 2023. So kita selalu ada program untuk buat penyelidikan untuk memajukan yang variety untuk bawang ni. Terima kasih. Berikutnya kita ke soalan yang ke-6. Dipersilakan Datuk Hajah Mumtaz binti Mat Nawi Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Tua. Soalan saya nombor 6. Yang Berhormat Menteri. Ya. Saya difahamkan Yang Berhormat akan menjawab bagi pihak. Ya. Baik. So yang pertama sekali saya nak mengucapkan ucapan aluan kepada delegasi belajar sekolah menengah dari Parlimen Kobeng. Dan sekarang saya akan mewakili ke Kementerian Sumber Manusia